Welcome back to Apa cerita? Untuk apa cerita? Apa cerita bro? Selamat datang ke Apa Cerita. Weh, dapat umur satu tu. Jangan cakap benda bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke Apa Cerita Podcast bersama saya Anwar. Saya Izzat. Saya Haikal in the house. Yes. Ya, seperti biasa pada hari ini kita bersama dengan kita punya Tak guest. sempat. Ah? Tak sempat. Ada? Tak sempat. Oh, kejap ya. Guest. Yang kita dah biasa panggil Wan Pendang. Ya. Tak sempat. Haikal, selamat tinggal. Gagak dah. Ya. Aku tu tak sempat aku ni. Dia dah nak share dah. Okey. As always, kepada korang yang dekat audio ni, tengok video dulu. Korang boleh tahu siapa. Anwar dah beritahu dah. Boleh Anwar dah beritahu. Guess dia, korang boleh check out video version, video panjang dan pendek. Tolonglah subscribe kita orang punya YouTube. Untuk video-video pendek, video-video orang pendang, banyak je yang FYP dekat kita orang punya TikTok dan Instagram. Username dia apaciter.podcast. Dan kalau korang yang dekat YouTube nak dengarkan versi audio tanpa melihat kami, boleh je kat kita orang dekat Spotify. Tapi Spotify pun sekarang ada versi video. So cari je Apa Cerita ? Yes. Thank you. Yeah. Yeah. So, let's get on to the show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kembali. Mic yang hang tu kena Kena atas dekat sikit. atas. kipak. Dekat sikit. Oh, begini. Begitu. Oh, ya. Selamat datang. Wan Pendang ni adalah orang yang muka yang Regular. sinonim. Regular guest kita. Ya, Okay. regular. Boleh katakan regular lah. Ya. Member kelima? Member dia ada persamaan di antara kita berempat. Apa tu? Masing-masing pernah keluar di ML Studio. Ya. Ya, tanya. Speaker ML Abuya dengar cerita video Abuya tu Ya. tengah hangat diperkatakan. Weh, meletup-letup sampai aku dapat DM orang bantai kat komen. No. Okey, aku nak tanya kau. Ada GSB minta ni hang boleh sign kontrak inilah. Tak ada. Diorang ada hulu duit lah. Aku rasa akan ada. Oh, sebab banyak lagi nak keluar kan? Banyak lagi weh sebab ada banyak episod shoot. Hang shoot 8 8 hari tu ada. 8 semua Abuya. Lah Abuya saja aku 4 video. Uyo. Oi. 4 lagi apa? 4 lagi ada macam-macam konten lah. Ada sikit daripada buku aku pasal politik pun sikit. Tapi macam-macam. Cuma impact bila aku masuk MS Studio tu aku agak macam, yelah aku tak pernah masuk. Dan aku dulu pernah lah bercita-cita zaman PKP dulu. So once bila benda ni first time tercapai, aku macam dia jadi ada feel lain. Dia satu mungkin Dreams lah come true dapat dreams come true tu ada macam fame sikit. Tapi daripada hang fame tu hang tak terlepas daripada kena Kecaman. kecam apa. Depa kata aku ni minum ayak janggut lah. Allahu akbar. Hang Okey. dia ke je. Aduh. Aku nak tanya hang. Antara semua platform, mana paling kejam? Aku rasa yang paling kejam Facebook dengan TikTok. Facebook. betul lah, Semua lah. Facebook dengan lah. TikTok. Facebook nomor C bro. Pelik, Aku tak pelik, masa aku keluar bola dulu kan. Mula-mula. Masa aku ni aku try to come up with better content lah kan. Sekali. Instagram support tau. Oh, betul. Facebook? Instagram support. Oh, Facebook kan. Oh, brother ni lagi. YouTube Ada pun bukan tak- lain tak- ni. YouTube pun kena kan. Ha? Tak, masa tu YouTube, masa aku dah start yang buat macam City, MS United tu. Yang aku cakap yang MS United kena 6-1, yang Liverpool kena 7-2 tu kan. Oh, masa tu YouTube, IG semua macam cakap, oi, improve lah, baru boleh sembang kan. Facebook, oi, Facebook memang dia cakap nak sembelih aku. Tak boleh weh Oh, dekat tak boleh. orang Facebook. tak. Aku jumpa dia ni orang mati dia ni. Facebook, oi, hang bahaya. Tapi Wan hang macam tak berapa sihat. Suara hang okey macam lah. kasar apa cerita ni. Dia kalau guna ayat disebabkan hang ML kan. Okey tak okey, alright tak alright. Oh, dia style dia tu lah. Apip punya cerita. Oh. Okey. Awak muka ni. Dia sebenarnya tak ada lah. Aku tak tahu kenapa pagi ni aku rasa lain sikit. Ada something happen sebelum aku nak datang ke sini. Maksudnya benda ni berlaku semalam. Semalam aku ada meeting dekat college. So habis meeting Dalam pukul dalam pukul 11 habis meeting. awal juga. Okay, awal juga. Lepas tu kami keluar pergi melepak, pergi makan dekat Diana Tom Yum. Shout out dia Tom Yum. Shout out dia. Okay, waktu tengah lepak-lepak ni, senior aku datang sekali join meeting apa semua. Lepas tu kita lepak makan-makan sekali. Waktu tu ada seorang budak junior ni yang ada sekeliling kami tu. Dia open cerita macam mana dia kena kacau. Padahal aku masuk setahun dekat UKM, aku tak kenal apa pun. Tapi first week dia dah kenal.
Lepas tu ada satu cerita bagaimana anak lecturer aku pun kena kacau. Dan lecturer tu tengah malam telefon aku. Dekat college? Aku kat Puchong tu, tapi budak tu kena kacau kat college. Uish. Dan dia dapat bilik sorang-sorang, dia meracau apa semua. Yang peliknya anak dia tu bukan perempuan tapi lelaki. Aku Lelaki pun, meracau aku Lelaki meracau tapi aku pelik sebab benda ni tahun lepas aku tak dengar cerita apa-apa, tapi tahun ni kita biar cerita-cerita tu. So semalam bila kita buat sesi open table dan menyembang, aku ingat kita semalam menyembang sampai pukul 2:30 pagi. Depok kat kedai tu, sini aku datang dia open macam-macam cerita tentang hantu ataupun story-story yang ada dekat Podcast macam podcast lah. Dan cerita tu agak seram lah bagi aku dengan vibe-vibe semalam yang kuat. Lepas tu dengan hujan rintik-rintik, dengan ada kilat apa sikit. Aku macam selalunya bila bercerita cerita-cerita hantu ni, aku anggap benda tu aku tak akan bawa balik. So maksudnya benda tu dah bercerita, settle kat situ je lah. Tapi secara tiba-tiba semalam aku rasa aku kena something. Tapi benda ni bila aku tanya senior kata yes. Ramai lagi orang pernah kena macam kena. Tapi tahun ni cerita ni baru famous balik. Ada satu, aku tak tahu hang biasa tahu satu cerita ke tak. Bagaimana hang tengah study contoh 2-3 pagi, tapi hang dengar tiba-tiba hang dengar orang azan. Tapi hang dengar orang azan ni, hang bukan dengar azan tu agak pelik sikit sebab dia tak habis. Azan tu separuh. Biasanya aku akan ingat azan subuh. Sebab kalau azan subuh, azan subuh dah ni. Sebab azan subuh ni kalau kita nak kenal dia bila aku duduk dekat kolej aku, dia akan ada bunyi saut menyaut. Maksudnya semua kolej akan azan. Tapi ni ada satu suara pakcik lelaki yang sayu, dia azan. Tapi azan dia tak habis. Masalahnya benda tu 3 hari lepas benda ni berlaku. Tapi aku tak perasan. Aku perasan. Aku waktu tu duduk dengan member aku, lagi 2 orang melepak menyembang. Lepas tu tengah-tengah menyembang tu kita orang dengar azan. Kita macam, dah subuh ke? Sekali tengok jam, subuh apa baru pukul 3. Tak apalah. Lepas tu member aku macam mula-mula tak faham lah kenapa benda tu jadi. Aku cakap lah, Ampun nak tahu, biasa kalau orang azan time ni dia ada sebab apa. Apa dia? Satu, rumah terbakar. Second dia nampak sesuatu lah. Okey, lepas tu dia pun macam fikir asal. Aku tu pun tenangkan dia pun tak ada apa. Aku saja nak sakat dah. Kiranya yang manusia yang azan, tapi azan sebab nampak benda tu. Mungkin selalunya macam tu. Tapi itu tu aku anggap benda tu mungkin ada mistake. Aku cakap tak ada apa, ada orang tua mana salah set jam aku. Dia salah mangkit, tiba-tiba mangkit pukul 3 dia pergi azan. Husnuzon lah. Aku husnuzon lah. Aku tu tak fikir apa, cuba tiba-tiba malam tadi member aku sini aku ada open. Kau pernah tak kena kacau macam ni? Kena kacau macam mana? Dekat UKM, selain daripada banyak cerita hantu yang kau pernah dengar, ada satu lagi cerita hantu yang famous. Apa dia? Orang azan tengah-tengah pagi. Azan macam mana tu? Dia kata lah, aku dulu biasa kena kacau sekali dekat KIY. Aku tu tengah lepak sokok dengan member aku apa semua. Lepas tu dengar lah orang azan. Tapi peliknya azan tu tak ada 2 benda. Satu dia tak habis, satu lagi dia tak ada as-salatu khairum minan naum. Kalau tak kita boleh detect tu azan subuh. Azan biasa je lah. Azan biasa. Lepas tu tak apalah, tengok-tengok jam. Azan apa pukul 3 ni? So ada setengah orang je yang akan terpilih untuk dengar benda tu. Dan tiba-tiba malam tadi aku kena juga. Cuma malam tadi dia agak lain sikit sebab aku dah tidur dah. Bila aku dah tidur apa semua tu, tiba-tiba ada benda main dekat tingkap bilik aku. Aku pula sekarang ni tak duduk bilik berdua, aku duduk bilik seorang. Pelik-pelik. Lepas tu bila aku duduk seorang-seorang tu, ada satu benda ni macam main ketuk-ketuk tingkap aku. Mula-mula aku tak sedar lagi. Tapi benda ni buat aku sedar sebab tingkap aku yang besi yang macam mana, yang cermin yang banyak-banyak tu, ada benda tutup. Okey, yang daun-daun tingkap tu. Dia tertutup. Aku waktu tu jaga sebab kuat kan. Aku mangkit. Member aku semua dah balik dah, aku kunci pintu. Sekali bila aku dah kunci pintu tu, aku nak duduk kat katil aku balik, azan. Aku macam, subuh dah ke? Tak apa, aku baring dulu. Aku baring, lepas tu baru aku perasan, mana salatu khairum minan naum? Aku tengok jam, pukul 3. Maksudnya benda ni jadi sekali lagi. Lepas tu aku call member aku tanya aku semua, apa dengar tak apa aku dengar. Dia pun semua tengah tidur, aku tak dengar apa pun disebabkan aku takut sangat tadi. Aku keluar bilik, aku lari, aku tidur dalam kereta. Hang tidur tadi aku call tu kat kereta? Oh ya. Aku sebab aku takut sangat semalam sebabkan cerita tu sini dah cerita. Lepas tu aku cakap kat sini aku, kami dah kena 3 hari lepas. Benda tu betul lah. Lepas tu tiba-tiba malam ni kena lagi. Aku macam aduh, aku dah. Kenapa kereta? Kalau aku kereta lah bukan tempat paling selamat lah kot. Aku pun tak tahu kenapa, tapi sebab kereta aku tu macam
dia dekat kawasan-kawasan yang parking lot yang banyak kereta dan dia bawah lampu. Okay. Aku tak tahu kenapa aku rasa kat situ selamat. Kajai hang parking kat belah mana? Bawah? Bukan. Dekat atas yang Dekat atas. Okey. Aku parking kat belah situ lah. Belakang dekat sebelah kolej-kolej tu lah. Sebelah flat Okey, dia okey, okay, tahu. situ. So aku macam tak apa. Waktu hang call tadi tu memang aku tekniknya aku baru mangkit daripada dalam kereta. Sebab aku rasa semalam aku kena something. Aku cakap aduh kena. Kenapa tak buka lampu? Tak, bila buka lampu pun aku rasa dia jadi tak best. Sebab waktu aku nak tidur balik tu memang ada benda melintas dekat tingkap aku. Macam tengah bunyi orang berjalan. Sebab dekat tingkap bilik aku dia macam ada satu macam balkoni. Balkoni kecil yang kau tak boleh lalu. Dia ada pendinding. Dia ada dinding. So tiba-tiba aku dengar orang berjalan. Tingkat berapa? Dia 2 tingkat je tu. Sebab dia bangunan yang macam ni, dia bilik seorang. So dia ada dua ni je, 2 tingkat je. So kau punya kat atas? Aku punya kat atas. Biasanya sebab aku kalau dengar azan subuh, memang aku akan dengar azan subuh tu direct. Sebab speaker surau kolej aku memang menghala ke bilik aku. Memang kuat. Dan hang akan dengar kolej tu azan, kolej ni azan, kolej ni. Tapi ni ada dengar bunyi sayup-sayup pakcik ni seorang azan. So maksudnya aku ni bukan orang pertama yang kena lah. Sebelum ni pernah ada lah. Tapi banyak lagi lah. Itu satu cerita lah untuk sebelum aku main tadi. Macam tu lah. Ni cerita yang fresh. Tapi first time aku dengar kisah azan ni. Aku tak pernah Tak pernah ada experience. Tak pernah ada experience. Tahulah kan, ada orang cakap kalau bunyi sayup dan kau jelas Dekat tak dengar sangat lah kiranya. Apa dia kuat sayup. Sayup tapi dia kuat lah juga. Cuma peliknya semalam aku seorang je dengar. Dan waktu tu pukul 3 pagi mana ada orang terjaga. Semua orang tidur lah. Aku check kat bilik, aku check kat luar, aku buka tingkap aku. Tak ada pun orang. Macam tu lah. Entiti nampak tak? Tak ada. Tak nampak lah. Setakat ni tak ada lagi. Dia tak tunjukkan diri. Dia minta jangan tunjuk lah. Tapi kalau kau tengok tingkap, kau boleh nampak tak macam ada orang berjalan ke? Orang lah nampak macam student berjalan balik. Selalunya tak ada orang langsung? Tak ada orang langsung. Selalunya ada lah. Aku tengok ada budak ni, dia tengah angkat baju, bawa baju macam tu lah. Yang ni tak ada langsung. Memang krik-krik yang kosong, sunyi, tak ada apa-apa. Tapi sebab banyaklah benda yang kita orang sembang pasal UKM semalam dengan senior aku tu. Dia cerita lah setiap college ada benda dia. Setiap fakulti pun ada benda dia. Tapi salah satu yang dia cerita tu bab azan tu aku macam waduh, azan pun boleh jadi isu, boleh jadi cerita hari tu. So maksudnya cerita brother tu yang pasal azan menyebabkan kau pun sekali terkena macam tempias dia lah kiranya. Kali kedua. Oish. Aduh. So jangan cerita kat kita orang lah. Kes yang abang tu. Dah lagi best. Orang student UKM yang fresh tak tahu ni tengok video ni dia kena. Sebab dia tengok video ni ulang-ulang. Dia kena. Ulang-ulang. Tapi yang kau bercerita pengalaman. Tapi yang brother tu bercerita mesti dia cakap dalam-dalam lagi kan. Kenapa semua tu kan. Cakap tu lah hang pun kena. Ya. Ada backstory ke? Backstory. Jangan tanya. Backstory di Jangan sebalik Aku tak tahu, cerita aku tak azan ni. Weh gila hang. Aku tak tahu. Tapi ada cerita-cerita lain aku rasa disebabkan aku ada tak tahulah aku percaya ke tak teori ni. Dulu zaman aku duduk dekat sekolah, aku suka open cerita tu kat budak-budak aku tau. Budak junior. Dan ustaz aku bagi warning dekat aku untuk stop bercerita. Sebab ada seorang student ni, junior aku, dia lari daripada sekolah lepas dengar cerita aku sebab dia kena kacau. Aku tahu nama dia siapa. Anwar. Kau. Sebab tu dia tak boleh cerita habis. Aku takut dia stop cerita dia. Tapi apa ustaz aku cakap, dia bercerita tentang aku tak sure apa dia buat. Tak silap aku bukan subconscious mind, tapi dia menyebabkan bila budak-budak ni Percaya aku rasa dia jadi dengar macam cerita takut. tu, dia percaya, dia takut. Lepas tu dia macam nak ternampak benda tu. Manifestasikan benda tu. Dan benda tu mungkin jadi juga semalam sebab dia bercerita dan aku pula pergi over percaya. Macam tu lah. Dia orang cakap macam ni bila kita macam terlalu suka dengar benda-benda yang macam mistik macam ni kan, sebenarnya dia seolah-olah kita welcoming dia orang atau welcome dia untuk datang dalam kehidupan kita. Benda ni jadi bila aku dengar Caprice punya podcast lah, dia cakap pasal yang disihir tu. Dia percaya yang dia disihir sampai tahap dia pergi berubat dekat mana tu kan, aku lupa nama kan. Dia berubat-ubat tapi tak elok-elok sebab dia duk percaya sihir tu ada. Tapi sampai semasa dia tak percaya sihir tu tak ada, dia percaya sihir tu tak ada, langsung tak kena apa dah. Macam bini aku sama juga. Bini aku kerja setiap masa, setiap hari 8 jam seminggu tu dia dengar podcast hantu. Ashraf ni lah, siapa namanya? Ashraf. Dia dengar kan tu, setiap malam dia akan mimpi. First day Pontianak, second day Pocong, third Polong, 3 Kuntilanak. Tak penat aku sial. Tapi aku cakap adik, lepas tu aku cakap adik, kenapa sampai tahap macam tu? Dia kata tak tahu lah.
Betul tak? Sebab awak tu 8 jam kerja 8 jam tu lah dengan cerita hantu. Dia consume. Dia consume and then dia buatkan benda tu secara welcoming lah. Macam hang nak kenal aku lah. Aku meh. Betul aku rasa macam tu. Aku tak datang secara entiti, aku datang secara mimpi lah. That's why kalau boleh ni. Atau idea benda tu betul-betul datang, ataupun sebenarnya adalah itu cara perception kau. Perception. Maksudnya ialah pagi tadi kau dah consume terlalu banyak cerita hantu. So malam tu mimpi ni adalah benda yang ada dalam memory kau. Sebahagiannya apa yang kau consume pagi tadi adalah cerita hantu. So menyebabkan kau mimpi benda-benda. Waktu cantik pula pukul 3 pagi. Masa tu mungkin kau tengah rabak. Pening-pening tiba-tiba datang. Aduh. Satulah tengoklah apa cerita podcast. Apa cerita bukan apa cerita. Okay. Silap kau Ini yang funny sikit lah dekat bini aku lah. Aku cakap bini aku, nak dengar cerita hantu boleh, tapi podcast tu 2 jam sejam dah lah. Lepas tu dengarlah cerita kelakar-kelakar ke apa kan. Lepas tu dia kata okey lah, esok dia buat. Lepas tu dia kata saya ikut cakap abang hari tu semalam. Apa tu? Lepas 2 jam dengan cerita tu, yang lain-lain tu saya tengah podcast lain. Podcast apa? Podcast serial gila. Apa? Serial gila. Serial Killer. Pasal sama orang orang kena kantung. Aku cakap apa benda? Dia kata benda tu lah experience. Aku ada tips. Tips lah. Sebab kalau aku tengok cerita hantu malam mimpi hantu, apa yang aku buat, aku akan cari konten ataupun video lawak-lawak. Kau counter balik otak supaya kau. Aku tak rasa takut. Sebab bila kita rasa takut, dia lagi kacau. Kalau kita rasa benda tu fun, kelakar, kita menyebabkan kita tak rasa takut sangat. Betul. Tapi betul bini aku tengok podcast tu, waktu dia cerita balik kat aku kan, meremang mula umur aku. Sebab dia memang dia penceritaan dia memang style lah. So hang masih takut lagi lah? Dia kurang sikit lah. Okey, hang kena buat balawak sikit. Tak ada. Aku tak boleh buat lawak sekarang ni sebab aku pun rasa meremang tak bila tu kan. Sebab aku ni jenis bila kau bercerita aku akan imagine. Betul. So lagi balik kena tengok Friends sekejap. Friends. Tengok Friends. How I Met Your Mother. Big Bang Theory. kena tengok benda tu kejap. Hang jangan tengok Abuya. Benda. Aku rasa sebab hang sembang Abuya. Aku rasa Abuya datang dalam mimpi. Dia bagi ni dia jumpa dengan aku bagi amanat. Aku tahu macam mana hang boleh sembuh. Hang kena minum mayak dia. Air jangkut dia. Aduh. Kena rendam selama 5 tahun. Dia kalau dapat dia tak apa dapat nasib je. Ni hang cabut. Okey lah. Dah alang-alang penyulut perkasan biar sampai ke pakar lengan lah. Sebab kita cakap benda-benda yang macam mistik yang sikit dengar kata awak ini boleh je. Betul sebab tadi dia ada mention yang apa pengetua hang ada kontak hang. Kenapa dia kontak hang? Maksudnya dia ini cerita yang tadi ke cerita yang before ni hang cakap waktu tu lecturer. Lecturer ke lecturer anak lecturer. Okey dia kontak hang waktu hang dekat Puchong. Kenapa dia kontak kau? Okey waktu tu sebenarnya aku tak duduk college lagi. Aku masuk lambat. Okey waktu tu aku ingat lagi tengah malam aku tengah main FC 24 ni. Tengah online ni. Sekali tengok lecturer aku call tengah malam. Doktor lecturer aku ni aku macam doktor ni dulu selalulah call aku. Dah kenapa tengah-tengah malam dia telefon ni? Lepas tu dia call. Assalamualaikum. Zikrul ke ni? Zikrul kan? Ya saya doktor. Kenapa tu doktor? Saya ada masalah sangat-sangat ni Zikrul. Okey, kenapa tu? Zikrul, awak PC KRK kan? Tapi saya datang, saya PC pusat doktor. Saya tak. Apa maksud PCR? PC pemudah cara waktu mau itu. Okey, pemudah cara ni macam VC lah. Okey. Saya jaga pusat, saya tak jaga yang kat college punya. Saya nak minta tolong awak sangat-sangat ni. Kenapa tu doktor? Anak saya. Doktor, kenapa dengan anak doktor ni? Habis kena cerita. Anak saya kena kacau. Dia mengacau. Dia duduk sorang-sorang. Dia cakap dia nampak benda tu. Dia nampak benda ni. Benda tu kacau dia. Datang ketuk pintu. KRK juga KRK juga. So aku macam kenapa selama ni aku duduk setahun tak pernah kena apa-apa pun. Anak doktor duduk kat mana? Saya tak tahu. Tapi bilik dia sekian-sekian. Nama dia sekian-sekian. Aku cakap ni blok flatlet ni. Ni blok seorang-seorang. Pelik juga budak first year boleh dapat bilik tu. Tapi disebabkan tahun ni banyak college yang tutup satu blok, so ada student baru ditempatkan kat situ juga. So okay, apa yang saya boleh tolong doktor? Boleh tak saya nak minta sekarang ni, minta tolong letak dia dekat bilik lain. Maksudnya bilik berdua, bilik sharing yang ada partner. Sebab dia dapat duduk seorang-seorang, dia tak kuat. Aku mula expect anak doktor ni perempuan. Rupanya lelaki.
lelaki yang kena. So aku dah jadi macam tu. Aku contact PC yang lain semua kawan-kawan aku. Weh, doktor ni minta tolong, anak dia dekat blok ni, dekat bilik sekian-sekian, korang kena keluarkan dia sekarang. Sebab aku takut dia dah tak, dia jadi tak betul kejap lagi. Macam-macam benda pula berlaku. Aku call member aku tu 2-3 pagi weh. Lepas tu cepat-cepat lah buat kerja tu. Settle lah benda tu. So anak tu call bapak dia dulu. Nak tu call bapak dia. Bapak dia call aku. Dah, dia call dia call bapak dia. Bapak kena kacau nenek. Kenapa dia tak call orang sekeliling? Yang tu aku tak tahu. Sebab mungkin dia ni mungkin introvert ke apa. Dia takut, dia tak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba dapat bilik pun duduk seorang. Dia tak ada roommate. So dia tak bercampur sangat lah kot aku rasa. Okay, mungkin lah, make sense lah. So aku pun mula tak kenal pun budak tu siapa. Tapi sekarang baru aku kenal. Dan kita tempatkan dia dekat bilik berdua. So settle lah. Settle, benda ni tak ada apa pun. So dia lemah semangat je. Lemah semangat je. Aku ingat dia minta apa masalah UKM ni sampai banyak sangat misteri? Sebab dia hutan lah kan. Macam kau cerita tu lah. Kau tanya lah UKM tadi. Dan dia universiti yang lama. Bila universiti lama ni selalunya ada banyak-banyak benda misteri. Aku dia minta tolong untuk rukiah ke apa. Yang rukiah tu nanti sekejap lagi cerita. Aku expect pun sebenarnya aku expect macam tu kalau tolong ubah bilik je. Ya, kalau tak aku sanggup je nak datang daripada Puchong sampai jauh juga. Kau kat Puchong? Aku kat Puchong. Bukan kat UKM? Bukan. So pasal rukiah, sebab hang pernah sembang pasal hang boleh mengubat orang. Okay, fun facts. Wan Pendang adalah orang yang Alhamdulillah boleh membantu untuk mengrukiahkan orang lah. Boleh lah sikit lah. Ada pengalaman lah. Ada pengalaman sikit. Boleh tak? Dan ada masalah tak kalau kongsi pengalaman tu? Tak ada masalah. Ikut kau tu? Sebab aku kau. Kau bodoh. Aku selalu bercerita benda ni dekat kawan-kawan aku yang sekarang dekat UKM. So dia pun kata benda ni epic lah. Macam wow, ada kuasa lah. Okay, di antara satu pengalaman aku zaman sekolah dulu yang aku masih ingat. Aku ni bukanlah pakar dalam ruqyah yang memang betul-betul mengaji perubatan Islam pun, tidak. Tapi biasanya ustaz-ustaz aku memang dia akan dipanggil oleh macam-macam orang untuk pagar rumah dia, untuk buat apa-apa dekat rumah dia. Okay, satu hari ni aku adalah senior dekat asrama. Aku dengan member aku tengah bancur kopi, nak cicah biskut kering apa semua kan. Patut tu memang pukul 1 pagi. Esoknya cuti, Jumaat malam Sabtu. Tak apalah, dah tengah-tengah lepak, tengok ustaz aku dia datang sergah kita orang dengan pakai jubah putih dia, dengan serban putih dia. Zikrul ni, hantarlah ni, boleh ikut anak tak? Kau nak pergi mana Ustaz? Ikut je. Antum diorang ni siap dengan pakai jubah apa semua. Anak tunggu kat luar. Okay, waktu tu sini kita orang ada 3. Tak apalah, bila kita orang bertiga ni, kita orang fikir macam Ustaz ada ingat kita nak buat kita pergi makan-makan lah. Kau nak lepak mamak, lepak usi si kandak apa kan. Okay, sedap lah dapat makan free. Sekali tiba-tiba waktu tu kita orang pergi discover satu kawasan taman perumahan baru yang elite yang ada dekat Sungai Petani. Saya tak nak mention, saya lagi pakat keluar pula dari rumah tu. Okay, sebab taman perumahan dekat kawasan Sungai Petani ni, dia adalah kawasan yang baru juga di Teroka. So aku macam, ini kawasan apa? Kenapa aku tak pernah main kawasan ni? Taman Sungai Petani. Kita orang tengah triangulate kat mana ni. Tahun-tahun. Masalahnya rumah tu semua kosong. Satu yang corner lot ni je ada owner. Okay. Tak apalah, kami pergi. Lepas tu waktu sampai di rumah tu, Assalamualaikum Ustaz apa semua kan. Okay, waktu tu aku macam, rumah ni cantik gila, pasal rumah orang kaya tak apa. Lepas tu dia pun cerita masalah pikat spaghetti tu. Mesti dapat spaghetti pizza lagi ni. Aku confirm makan sedap lah. Tapi lepas tu makan sedap sungguh. Dia cerita dari tu. Waktu tu macam, okay, aku tak dengar apa yang tuan rumah buat discussion dengan ustaz aku. Tapi waktu kita orang tengah duduk tu, dia bagi tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada ustaz sebab datang dengan anak-anak murid apa semua. Berapa orang masa semua? Waktu tu kita orang yang geng-geng Tafiz, budak Tafiz ni 3 orang. Ustaz aku seorang, tuan rumah seorang. So ada 5 orang dalam rumah tu? Ya, family dia semua balik kampung sebab kes ni. Rumah tu ada something. Okay, waktu tu kita orang macam diberikan satu penerangan awal lah. Sebenarnya tujuan saya panggil ustaz dengan beberapa adik-adik ni sebab keluarga saya diganggu. Aku cakap, ustaz aku tanya, diganggu macam mana? Salah satu gangguan yang saya alami adalah berkenaan dengan isteri saya. Isteri macam mana tu? Okay, saya tidur di bilik saya, tapi tengah malam bila saya selalu terjaga, saya ingat isteri saya tengah solat tahajud. Tetapi bila dia memberi salam dan menoleh ke arah saya, isteri dia tidak berwajah. Bini dia tak ada muka.
Dan benda tu bukan berlaku dekat dia saja, berlaku dekat bini dia, berlaku dekat anak-anak dia. Dan benda tu macam non-stop tau. Macam hari-hari mesti ada semenjak diorang masuk ke rumah tu. So dia boleh expect akan malam ni kena ni. Yes, diorang boleh expect. Sebab tu lah diorang sampai satu tahap diorang stres. Family dia semua keluar, maksudnya semua balik kampung. Tinggal dia je sebab dia nak sambut kami. Jadi waktu tu dia nak minta tolong lah sikit-sikit kalau boleh buat apa-apa kan. Boleh pagak ke apa ke. Aku tak ada kepakaran bab pagak apa semua ni. Itu aku serah dekat ustaz aku. Tapi ustaz aku serahkan task kepada aku, member aku 3 orang ni. Kami akan dipecahkan ke 3 bahagian rumah. Ada member aku yang akan duduk ruang tamu, ada member aku yang akan duduk dekat bahagian dapur sikit dengan kitchen. Aku ditempatkan di bahagian master bedroom, seorang-seorang. Tapi kali ni kenapa benda tu jadi best? Sebab ada sebab kenapa ustaz aku suruh pakai serban. So waktu aku ditempatkan di master bedroom tu, aku tengah bersandar dekat kayu katil. Maksudnya katil belah kaki dia aku sandar. Lepas tu ustaz aku waktu tu dia ambilkan serban aku, dia tarik. Lepas tu diikat mata aku. God mata. damn. Diikat mata aku dengan lagi 2 orang member aku. 2 orang member aku kena benda yang sama juga. Dan waktu tu ustaz aku arahkan untuk tutup elektrik apa semua, tutup lampu apa semua. Lepas tu tuan rumah ni ikut dia. Kiranya ustaz aku waktu tu bagi satu arahan. Okey, apa tugasan yang perlu anta buat sekarang ni adalah ana minta satu je, baca surah Al-Baqarah. Tu saja. Kiranya sambil menutup mata. Satu sampai habis. Ya, 3 juzuk tu lah. Okey. Waktu tu memang sebab aku ingat pun. Sebab tu lah dia pilih kami. So hang baca je Al-Baqarah daripada Alif Lam Mim, lepas tu masuk saya qulus sufaha tilkar rusul, tapi non-stop. Kecuali bila ana dah sampai, bila ana buka kain baru anta berhenti. Okey, aku macam tak apalah. So kena ulang-ulang. Tapi aku rasa aku baca dan sekali harung, lepas tu baru masuk juzuk kedua tu dah berhenti dah. Tak apalah, aku baca macam biasa kan. So yang jadi bestnya dekat cerita ni adalah gangguan yang kami kena. Dan ada sebab kenapa ustaz aku tak bagi aku buka ikatan tu. Sebab waktu dalam proses dia tengah pagak, memang kami akan diganggu. Okey. Waktu tu bila aku duduk sandak, yang menerangi bilik tu aku rasa cuma cahaya lampu jalan dari luar. Aku nampak lah juga sama-sama, tapi kain serban aku kan tebal. So, bila ikat tu, okey aku baca macam biasa, baca aku baca tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd, apa semua tengah-tengah baca. Tengok-tengok aku ada perasan something happen lah. Ada orang main dengan pintu bilik air. Dia ada pintu bilik air yang kau tahu pintu bilik air yang macam tarik tu. Yang berlipat tu. Bunyi tu. Bunyi kuat tu. Dia bunyi macam tu. Aku macam ni kot tadi pakcik tadi main atas main kencing merak kot. Aku biar halu tak apa, baca lagi baca. Sekali aku waktu tu mula-mula dah rasa berpeluh ni. Macam tak sedap kenapa benda-benda jadi. Okey, aku teruskan baca dan membaca. Bila aku menghadap, still ada cahaya yang masuk ke dalam bilik. Tapi tengah-tengah cahaya masuk bilik tu, waktu tu aku macam kenapa aku rasa macam ada benda Okey, waktu tu dekat aku punya kain serban tu, aku macam buka sikit. Aku tengok, fuck, aku nak balik. Aku nak buat macam mana ni siapa tak ceria ni? Sebab hantar tak aku nampak benda apa. Hang buka. Aku buka sebab aku nak tahu. Tadi dah aku dah dengar bunyi tu. Lepas tu kali ni aku dengar bunyi macam orang macam sedang memanjat. Bunyi tu kuat tau. Sekali hantar tak aku dengar bunyi tu macam mana. Tangan tu dia cengkam ke dalam kan tingkap buka kan. Dia cengkam macam tu. Daripada luar rumah ke daripada luar rumah? Dari luar nak masuk ke dalam. Cuma aku tak nampak rupa dia secara full lah. Waktu tu aku dah takut dah. Tapi ustaz aku tak bagi aku keluar. Lagi kalau aku lari ni jadi apa pula kan. Sebab dia tengah buat apa-apa tu kan. So aku biar je. Okay, aku teruskan baca. Dia jadi lagi best. Sebab kali ni aku rasa benda tu bernafas betul-betul depan aku. Dia merangkak main dekat aku. Waktu tu aku macam tak apalah. Bila aku rasa aku ada sedikit kekuatan. Bila mana sampai dekat aku baca satu ayat dekat surah Al-Baqarah ni. Ayat yang memang ustaz aku ajak kalau jumpa benda ni, baca benda ni. Dia lagi power daripada ayat kursi lah. Aku baca wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Aku baca sampai habis ayat tu. Aku buka. Okay, dia tak ada. Aku assume okay lah kot. Aku macam ustaz aku ni lambat lagi. Aku dah tak mau duduk ni. Aku dah basah lencun lebih badan aku ni. Lepas tu aku pun sambung baca lagi. Baca. Kali ni ada benda yang lagi style berlaku. Kali ni benda yang sama juga. Aku ingat dia dah belah. Dia ada lagi. Tapi dia datang daripada belakang aku. Sebab kan tadi aku bersandak dekat ni kaki katil kan. Dia main merangkak dekat katil tu. Lepas tu
Dia mula-mula main tiup telinga. Okay, dah main tiup telinga. Lepas tu waktu tu aku rasa macam dekat aku punya ni, aku kan dia nak raba aku ke apa kan. Tapi dia ni pelak juga. Pelak kena. Dia hantar dia buat apa? Dia pak aku punya ni, aku punya Bahu. Lepas tu waktu tu aku dah tak tahan dah. Kau terpelanting tak? Kau just rasa Aku macam terasa macam tu lah. Okay. Aku terkejut. Aku waktu tu aku geram. Sakit lah, sakit. Kuat weh. Dia tampak. Aku macam, ya hang ni lebih ni. Aku buka kain serban aku macam, aku nak maki dia. Hang pasal apa weh? Waktu tu tak ada benda. Nah, memang kalau buka kita nak confirm kita takkan jumpa. Tak akan jumpa. Aku macam, benda ni real rupanya. Sebab selama ni mungkin aku tak pernah ada experience macam tu. Tapi bila ustaz aku panggil, aku alami benda tu sendiri. Dan aku waktu tu aku rasa macam aku cuba untuk kuatkan diri lah. Sebab ini amanah orang kat kita kan. So aku pun macam, okay tak apa. Aku rasa macam aku dah tak nak buat dah benda ni kan. Aku sama duduk balik. Lepas tu aku cakap, aku nak baca lagi ke tak? Ustaz aku lambat lagi ke ni? Tak apa. Lepas tu aku dengar ustaz aku tengah on the way nak naik tangga tu. Aku cepat-cepat pakai balik. Semua macam okay. So dah macam-macam settle kan. Tak apa. Okay, lepas tu kiranya part aku kerja dekat situ dah settle. So bila dah settle, tuan rumah jamu lah kami makan. Oi, aku macam tengah malam pun ada nasi biryani. Style. Aku rasa aku expect bila tampar dia stay lah. Kau expect macam tu kan? Tak, bila kalau dia tampar, kau paling pun takkan nampak. Dia takkan, ayahku bubat ke? Oh ya. Kalau dia tampar kau kan, kau paling kau takkan jumpa. Kau expect dia tampar stay macam tu. Tak ada yang dia tak stay. Dia akan duduk kat ekor mata kita. Macam kau nampak kat ekor mata situ. Kenapa? Sebab kita dah rasa marah kat dia betul? Bukan. Dia macam ni, dia nak nampak tapi dia tak nak kau fokus kat dia. Oh, misdirection lah. Oh, so macam okay, kalau dia tampar macam ni, kita akan pandang sini kanan kan. So maksudnya dia kat belah kiri. Tampar kena. Kena gay. Dia dah main acak ni. Fake lah. Kau tak dibaca aku. Kita macam nak paling kanan, dia dah pergi sini. Kau aku nak paling belah tu. Salah. So tips dia macam tu Kalau rasa sebelah kanan, masuknya di sebelah kiri. Dia akan nampak kat ekor mata. Kau nampak macam ada benda merayap kat kau. Tapi bila kau pegang nanti tak nampak. Dia takkan stay macam tu. Tak ada. Faham. Movie je menipu. Movie macam tu movie macam tu. Memang dia kan movie kan dia tampar betul dia stay. Tak ada. Kita kau benda real life macam hang ni pun siapa aku cakap geram kan. Tapi macam mana hang boleh ada that yelah, kekuatan lah untuk apa macam member waktu tu aku ada satu kepercayaan bila mana aku mengaji agama apa semua ni. Ustaz aku cakap kita akan diuji dengan beberapa bala tentera general yang akan main kacau kat hampa. Salah satunya jadi hantu ke apa semua ke. Tapi depa ajak kita untuk percaya dan yakin yang mana kita sebenarnya hidup dengan depa. So hang tak perlu takut sangat-sangat lebih-lebih dengan depa pun. Hadap je. Waktu tu rasa macam berani lah. Sebab waktu tu kenapa aku tak takut sangat, sebab benda tu tengah jadi. Ustaz aku tengah round duk tabung benda dekat area rumah. So aku dengar lah suara dia kuat. So aku taklah takut sangat. Even dalam bilik tu aku seorang. Kat tingkap tu aku dengar orang baca lagi macam tu. Tapi aku tak tahu ustaz aku nampak kena benda apa yang merangkak masuk bilik tu. Waktu ustaz panggil ke rumah apa ni, tu rumah tu kan. Waktu tu ustaz pukul berapa? Pukul 1 kan? 1 dan habis benda ni makan nasi biryani pukul 5. Tak ada lah. Pukul 4 something kat pukul 5 ke lah. Macam tu. Yang merangkak tu muka dia kau nampak? Tak nampak? Dia, aku boleh describe apa yang aku ingat sikit kan. Dia agak pelik lah rupa dia. Macam mana? Sebab rupa dia, gigi dia jongang. Oh, bukan taring, gigi dia besar, yang besar-besar macam tu. Halimah jogang. Tapi muka, mata semua ada. Mata merah lah. Hang patut mata waktu dia menyala. Hang patut waktu nampak dia nampak jogang. Dia ni berani sungguh. Saya ni balik kena lagi. Lepas tu bila dah macam tu, bila kau nampak bila dah settle semua benda tu, apa yang terjadi? Kat rumah tu semua okey, alhamdulillah lah. Lepas tu aku tak dapat apa-apa feedback. Tapi dia ustaz aku cakap, tak apa, kiranya anda dah selesaikan bahagian yang patut. Lepas tu dia tanya, tadi hantar semua habis tak baca hari? Habis ustaz, habis. Kita tak smack kat situ. Dia kata tak apa, jom kita balik. Tu je lah. Tapi boleh tak kau baca, kau tekankan sikit yang surah Sulaiman tu. Mungkin yang orang boleh ni apa ayat selain keberapa? Ayat keberapa semua tu. Sekejap. Dia kalau buka itulah ya, main tak study macam ni lah. Kalau buka surah Al-Baqarah, dia dekat bahagian juzuk 1. Dia dalam, kalau buka Quran tu, muka surat dia dekat belah kiri. Aku tak sure, page 16 kot.
Page 16. Ayat dia. Kita ada Quran. Aku rasa kat sana. Bagi ayat baca Okay, ayat tu dengan cara paling Jangan komen. bagi kuat lah. Untuk bagi orang Kau nak potong, lepas tu potong. clip, lepas tu pasang kat rumah. Dah agak dah. mungkin lah. Part ni kau potong, lepas tu kau play repeat. Lepas tu lagi tu sebab mungkin benda ni dia salah satu ilmu. Ilmu ada ni ilmu yang mungkin boleh bagi orang. Sebab aku sendiri betul. Aku punya amalan bila macam-macam ada masalah, macam pun ada benda yang aku takutkan ni, aku first adalah ayat kursi. Aku tak pernah yang surah Sulaiman ni. Okey. Ayat ke berapa? Ayat apa? Ini ayat ke 102. 102 Surah Al-Baqarah. Yang mana dulu ayat daripada ni, 102 sampai ke dia 102 satu ayat ni je. satu ayat saja. So okay, ayat ni macam mana aku dapat tahu sebab aku ada seorang ustaz yang memang betul dia pengamal perubatan. Tapi dia bagi satu tips dekat kami, kalau face benda-benda macam ni, dia kata kalau hang baca ayat kursi pun tak jadi apa contoh. Benda tu strong dan kuat. Ayat ni boleh menundukkan apa. Sekuat mana pun. Ayat tu tentang apa Ikal? Cuba baca terjemahan dia. Terjemahan dia. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia. Iaitu Harut dan Marut. Padahal mereka tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah ujian bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari daripada keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan isterinya. Kira sihir kan? Mereka tidak akan dapat mencelakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Maka mempelajarilah sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir, itu nescaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sesungguhnya sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. So dia nak beritahu yang apa-apa pun sihir ni datang daripada syaitan. Ada backstory kalau apa yang hang tahu. Okay, aku ada ingat sikit dalam backstory. Aku ada baca tentang, tadi dia cerita tentang malaikat Harut dan Marut, betul? Okay, dia ada satu backstory. Harut dan Marut ni adalah dua malaikat yang mana Allah turunkan mereka ke bumi untuk menguji sejauh mana kenyataan mereka selama ni. Sebab Harut dan Marut, kalau sesiapa dekat sini Ustaz boleh betulkan konteks, boleh betulkan? Okay. Ini based on story yang saya ingat lah. Ustaz saya bisa cerita dulu. Harut dan Marut ni adalah dua malaikat yang diturunkan di muka bumi untuk menjadi manusia. Sebab waktu tu mereka mula mempertikaikan apabila manusia ini buat itu dan buat ini. So untuk mereka menjadi manusia ni senang. Apa yang susahnya jadi manusia? So dia persoalkan manusia lah. Dia mempersoalkan lah. Jadi waktu tu lah Allah uji mereka dengan jadikan mereka manusia. Dan story di sini bagaimana benda tu, ayat ni boleh wujud juga. Disebabkan dengan Harut dan Marut ni adalah, tak silap aku, malaikat yang mula-mula mengajarkan sihir ke? Macam tu. Something. Dia ada kena-mengena dengan, kalau orang-orang yang mengaji study bab Illuminati semua ni, dia akan tahulah reference daripada ayat ni. Sebab tu dia bercerita tentang jin, syaitan dan juga Nabi Sulaiman. Tapi story tu sejauh mana kesahihan dia? Yang tu aku kena research balik tu lah. Tak study. Tak tahu lagi lah. Tapi dia beritahu sini yang ada dua malaikat turun di Babilonia tu ialah Harut dan Marut. Al-Quran ada. First thing itu adalah terjemahan kan. Ni terjemahan kan. Sebab apa ni, macam ni kita nak cakap bahasa Arab ni pun complicated juga kan. Kalau kita nak tafsir kan. So dia tak boleh faham konteks daripada kita baca sekali. Betul. Sebab dia ada backline story bagaimana Harut dan Marut ni, dia sebenarnya melakukan dosa. Sampai akhirnya sebab dia rasa jadi manusia itu senang, Allah berikan mereka pangkat. Allah bagi mereka jadi kedudukan, ada yang jadi hakim apa semua. Tapi disebabkan fitnah daripada wanita, mereka rasa mereka berdosa, mereka menyesal, mereka bertaubat, baru mereka tahu sebenarnya jadi manusia ni bukan mudah. Sebab diuji. Sebab dia akan sentiasa diuji. Lah kali perempuan juga Fitnah dunia. Memang betul Keraman cakap Cinggir rasuah tak tepi masa. Tapi kita kena disclaimer kalau mana ada ustaz yang dengar. Sebab aku rasa podcast ni didengar oleh Muzuza.
Ya, dia boleh verify. Boleh verify lah. Minta maklum kan. Sebab kita bagi tahu awal lah. Okay. Next week dia jadi guest kita. Alhamdulillah. Nanti dia akan verify pasal benda ni lah. Boleh. Start. Boleh tak bacakan sikit ayat Sulaiman tu? Dia nak klip. A'udzubillahi minasyaitanir Oh, rajim. jap, kita klip. Kalau ayat apa yang sesuai nak dibacakan kalau kita berhadapan dengan benda-benda makhluk halus ni? Selain daripada ayat kursi. Yang degil-degil. Untuk aku sendiri, aku ada belajar sikit-sikit lah ayat mana yang boleh baca. First of course, hang mulakan dulu dengan Al-Fatihah untuk tenangkan diri hang dulu. Bagi chill dulu. Lepas tu memang hang kena baca juga ayat kursi. And then ketiga, kalau hang rasa hang nak advance sikit lah, hang boleh try baca surah jin 1-5. Okay. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Baca sampai ayat 5 lah. Ayat lain yang hang boleh try baca juga surah As-Saffat. Surah As-Saffat yang was-safati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati dhikra. Ayat apa lagi Tapi aku paling recommend ayat ni lah. Ayat surah Al-Baqarah ayat 102. Ya, paling aku recommend lah. Dia Boleh paling strong boleh lah. dibacakan? Boleh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Betul? Idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ini apa? Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Ini memang paling kuat lah kira Paling strong, paling kuat lah. Selama ni yang kau pernah ruqyah, memang kau akan guna ayat ni lah. Dan aku pernah sekali ni aku guna juga waktu dekat Shah Alam. Okay, ceritakan. Dia member. Tapi kenapa tak pakai waktu malam tadi? Itu aku terfikir juga. Pakai juga sebab dah aku baca satu Baqarah terus. Automatic baca. Okay. Tapi pendinding last kali lain kereta lah. Okay. Aku rasa sebab waktu yang dekat rumah tu aku rasa dia tak main nak kacau aku pun. Dia tak marah. Mungkin dah main tampak dia nak melawak kot. Sekejap. Aku nak tanya. Kalau macam cerita munafik semua tu kan, dia baca ayat ni lah. Yang masa buat tengok ni munafik tu. Oh, yang Bismillahi Mikail yang Mawi baca sebenarnya ada juga benda tu. Tapi itu bukan hizib Bahar. Hizib Bahar. Dia ada dua, Hizib Bahar dengan Hizib Imam Nawawi. Amalan-amalan tu boleh digunakan juga. Cuma aku tak jumpa lagi mana-mana movie yang pakai betul-betul ayat Quran yang strong selain mereka dengar Al-Fatihah semua dengan ayat kursi. Tapi ada satu movie ni dia pakai memang semua tu adalah ayat yang aku ngaji untuk ruqyah orang. Tahu cerita apa? Congkak. Kodrat. Kodrat Indonesia? Ya. Uish. Baru lagi filem semua ayat tu memang semua seram terus. Itu aku Kodrat verify. tu dia cerita macam Konstantin. Konstantin. Ada padri ada dia imam-imam. Tapi beza dia adalah dia orang Islam. Kodrat tu dia punya permulaan cerita intro dia pun anak dia kena kepak kepala. Lawan sebab dia lawan dengan jin yang paling terkuat sekali. Dan dia fight scene tu guna ayat Quran. Memang style Konstantin Malaysia. Indonesia. Mic ni. Oh sorry. Ya, sebab ada ke Netflix? Netflix ada. Tak sure ada ke tak. Aku rasa dia ada. Sebab ada. Aku macam boring lah bila kau tengok cerita-cerita hantu yang mubat. Al-Fatihah okay standard. Lepas tu apa-apa ayat kursi dia macam kau study lah sikit. So bila aku tengok Kodrat, kenapa dia pakai ayat-ayat semua ni? Okay, aku bila dia kata disclaimer ayat-ayat dia pakai ni adalah ayat untuk meruqyah, mula-mula aku tak percaya lah. Lepas aku dengar dia baca satu persatu ayat yang biasa aku study, benda tu betul. Apa yang dia baca tu semua betul. Lepas ayat ni tak jadi, dia pakai ayat ni pula. Bila ayat ni tak jadi, dia pakai ayat ni pula. Dia baca semua. Tapi memang dia punya perwatakan tu, dia bukan pakai serban kan bau. Literally like superhero. Rambut panjang, baju biasa. Tu dia fight. Pelakon tu kan famous apa, Vina Bastian yang berlakon jadi Hamka tu. Dia tu lah yang berlakon. Style cerita dia. Lepas tu dia ada baca ya ma'asyar, dia baca surah Ar-Rahman. Ya dia ma'asyar Muslim tu aku tak sure. Vinos kan nama dia. Vinos apa tu? Aku sedih rasanya lah. Tapi kena baca ayat Quran tu. Islam kot. Tak masalahnya kalau for non Muslim nak baca ayat Quran susah. Mulut mesti kena hafal lidah. Sorry. Aku pelik, aku sedih hafal.
Sebab ayat-ayat skrip tertentu kan ni. kena hafal. Takkan nak baca ada prompter Oh. kau tengah-tengah lakon tu. Aku rasa dia Allah. Ni macam mana nak baca? Ya, aku rasa dia ni kot, dia Islam kot. Nama je lah Nanti mungkin. jatuh Nama je fitnah. Nanti Kita tak jatuh tahu. fitnah. Fitnah apa? Ya kalau kata tak Islam. Tak, aku rasa dia Islam. Tak rasa. Tak tahu. betul dah. Allah, tak kisah. Alam. Okey, ceritakan Shah Alam. Okey. Ini berlaku di satu aku nak bagi aku bagi Shah Alam je lah. Aku tak nak bagi detail lagi orang cari pula kan. Okey. Ini berlaku di Shah Alam waktu zaman aku mengaji diploma dulu. Di Politeknik Shah Alam. So dia ada satu kawasan rumah sewa ni yang memang terkenal dengan cerita-cerita seram dia. Flat ni di antara flat yang boleh dikatakan di antara yang paling lama dekat kawasan tu. Okay, flat Dan dia paling tinggi. lama di Shah Alam yang tinggi. Okey. Tahun? Tahun berlaku benda ni adalah sebelum PKP. Oh yo, lama dah. Sebelum PKP. Benda ni berlaku sebelum PKP. Waktu tu aku sebenarnya memang dapat college dekat aku punya tempat politeknik lah, sebab aku masuk join special program kan. Tapi kawan-kawan aku yang lain bila dah masuk second semester, dia pun kena tukar, dia pun kena keluar cari rumah sewa. So ada sekali ni member aku dia dah duduk rumah sewa dekat bangunan tu. Okey, tak apa, benda ni biasa berlaku. Pas semua aku pun petang-petang hari Ahad aku akan balik ke bilik aku lah dekat Shah Alam daripada Puchong. So waktu aku on the way nak datang Shah Alam tu, tiba-tiba member aku call. Assalamualaikum. Weh, Zikrul. Siapa? Kau ada kat mana sekarang ni? Wah, aku on the way ni, aku nak Masya Allah. Nak ajak aku minum lah. Jom lah. Aku ada something ni nak cerita dengan kau. Kalau boleh kau dengan aku nak beritahu nama ke tak? Dengan aku ada best friend. Nama fiction dah, fiction. Fiction lah. Anu. Manap. Nama lama. Mana bagi nama Klasik Anwar. Klasik Macu sikit. betul. Weh, Zik, kau hang main dengan Manap boleh main rumah aku. Siapa? Tak apa, sampai rumah nanti baru aku cerita kat hang. Okey, tak apa. So kami pun 2 orang waktu tu kami pergi rumah dia. Waktu kami sampai dekat rumah dia, keadaan rumah tu sangat berselerak dan nampak kelam kabut tau. Macam baru lepas disaster. Aku tak tahu sebab sebelum ni aku biasa je main rumah tidur rumah mereka. Okey. Tapi rumah tu jadi macam dia the only one yang duduk. Aku cakap lah, weh, mana Rahman apa semua ni. Rahman ni pun bukan nama sebenar mana Rahman, berapa orang duduk rumah tu? Toki apa semua ni. Sebab rumah tu ada dalam dekat 8 orang juga duduk. Okey. Ramai lah, mana orang lain. Dia cakap kat aku, okay, inilah benda yang aku nak bagi tahu dekat kau. Okay, duduk, kita sit down, kita sembang. Sebenarnya Zik, aku mula-mula tak percaya dengan semua benda-benda berkaitan dengan hantu ke, mistik ke. Sebab cerita ni adalah cerita-cerita yang disampaikan melalui roommate aku semua sendiri, housemate aku semua sekarang decide untuk tinggalkan rumah ni. Semua dah tak nak duduk rumah ni. Kenapa? Apa yang berlaku? Tadi aku tengah tidur waktu tengah hari tadi. Rumah tu kan dia macam gelap sikit, dia tutup langsir apa semua. Tiba-tiba sampai satu tahap aku tak tahu benda ni mimpi ke real, tapi aku rasa benda ni mimpi. Waktu tu tengah aku baring, aku nampak ada sesuatu lembaga yang besar keluar daripada aku punya bilik air. Tapi aku rasa benda ni agak keras dan berbahaya sebab dia keluar dengan image dia yang bertaring dan bertanduk. Tapi badan dia macam manusia yang sangat-sangat besar dan berbulu. Aku dengan member aku mana boleh expect lah. Okay, kami rasa kami kenal benda ni. Dan waktu dia datang, Maksud kau kenal? Boleh expect lah benda apa? pernah dengar Ifrit? Aku tanya, macam mana boleh kenal? Oh, so kau pernah nampak Ifrit? Tak adalah pernah nampak, tapi member aku ni dia betul pengamal perubatan. Aku ni ikut dia je. Member aku Manap ni memang dia ada experience dalam bab, sebab dia sampai satu tahap, member aku Manap ni dia selalu ambil job tolong ustaz-ustaz dia, dan member aku ni selalu ambil job mandikan jenazah-jenazah dekat hospital. Dia memang kawan hang daripada pondok ke apa? Tak, aku kenal dia dekat poli ni lah. Tapi dia memang kebetulan dia ada pengalaman macam tu. Dia memang ada pengalaman. Dan dia juga study politik dengan aku, dan dia degree pun dengan aku. Best friend aku lah dia ni. Oh, UKM. Sekarang dia dekat UIA. Oh, dia UAE. So waktu tu lah dia tengok aku, tengok dia. Dia bisik aku, Zik, aku rasa Ifrit ni. Kenapa Ifrit nak kena kacau dia? Dia ni buat dosa apa? Tak tahulah benda tu. Okay, tak apa, dia pun sama cerita. Dia kena kacau benda tu bercakap dengan dia dalam satu bahasa yang dia tak faham. Tapi bahasa tu memaki hamun dia. Lepas tu benda tu masuk balik dalam bilik air dia. Macam dia keluar nak marah, macam masuk balik. Aku tak tahu dah kenapa kan. Tak apa.
Okay, aku rasa dia dah kena kacau. Lepas tu cerita apa lagi yang kau dengar? Okay, roommate aku ada bercerita macam-macam. Kau tahu tak, mamat yang nama Fawaz, pun bukan nama sebenar, Fawaz, dia tidur dekat bilik dia. Malam tu kita orang semua tak balik bilik. Tapi tengok-tengok dia sedang tidur dengan satu makhluk yang menyerupai aku. Padahal waktu tu tak ada siapa pun lagi balik rumah tu. Dia seorang je ada. Fawaz seorang je? Fawaz tu seorang je. Semua orang waktu tu tengah bawa balik daripada cuti SEM. Lepas tu tengok-tengok pagi-pagi esok dia bangun-bangun, dia jadi terkejut sebab dekat atas katil dia ada satu, kau bayangkan, kau faham tak, kain kapan yang dah kotor, tapi dia tengah ikat apa semua. Memang kain kapan yang literally kain yang dah lama dan busuk. Memang ada dekat tidur katil dia. So dia macam fuck. Dan ada banyak lagi peristiwa-peristiwa pelik yang berlaku. Aku pun decide dengan member aku Manap tu, okay tak apa, kita check sekejap sekeliling rumah ni. Sebab aku serahkan dekat dia lah, dia lagi pakar kan. Aku tak baca-baca je. Tak apa, aku pun follow dia pergi sana. Lepas tu ada something happen bila kita masuk dekat bilik air dia. Bilik air yang dia kata dia nampak ifrit tu. Sebab waktu tu kita masuk bilik air ni, kita macam ada apa kat bilik air ni kan. Kita orang tengah tengok sekali, kau tahu ada benda apa yang jatuh daripada atas. Ada duit shilling Cina orang mati. 2 keping jatuh dalam lubang jamban. Dia tak nak duduk, bukan tak nak cangkung. Dia jatuh macam, uish, benda apa tu? Kita orang tengok, shilling apa ni siut? Tapi dia jatuh daripada mana ada lubang. Tak apa, kau sebenarnya ni. Lepas tu kita orang mulalah tanya member aku yang owner rumah tu kan. Okay, aku nak tanya kau, Fawaz, apa semua contoh kan. Selama mana kau duduk rumah ni, kau kenal tak siapa owner kau? Weh, kita orang masuk rumah ni, kita orang jumpa ejen apa semua pun WhatsApp je. Okay, kau tak pernah jumpa lah dia orang ni? Tak pernah. Okay, then siapa owner, siapa yang stay rumah ni sebelum ni? Tuan rumah cakap dah 3 tahun rumah ni tak berpenghuni. Perabot-perabot semua ni adalah korang bawa masuk ke memang ada? Kita orang masuk memang macam ni keadaan dia. Dia dah duduk lama rumah tu? Senang cerita dia orang dah duduk dekat setahun lah. So bila jadi macam tu, diorang tak pernah kenal pun siapa owner, siapa ejen apa semua. Diorang contact WhatsApp apa semua. Dan aku cakap, kenapa kau decide untuk duduk rumah ni? Weh Zik, sewa sini murah weh. Memanglah. Aku macam hang ni lah. Shah Alam, kalau sewa rumah murah, careful lah. Careful. Buat background check aku. Buat background check. Betul-betul ya. Sebab takut benda ni jadi sekali lagi. Dan flat ni ataupun apartment ni memang orang tahu, memang dia ada banyak benda. Okay, tak apa. So malam tu lah aku dengan member aku memulakan kita punya operasi. Apa yang patut waktu tu, aku minta dengan dia, Fawaz pun semua ni, tolong bawa semua korang punya housemate. Aku nak semua jumpa, kita jumpa kat rumah ni malam ni juga. Okay, tak apa. So diorang kumpulkan. Masing-masing tengah takut, tapi diorang datang juga. Okay, aku cakap first step sebelum kita nak buat apa-apa malam ni, aku nak kita semua bersihkan dulu rumah ni. Sekejap, sebelum tu apa lagi gangguan selain daripada Fawaz nampak ada tidur, si siapa kena keluar ifrit keluar, dan apa lagi selain daripada tu yang orang cerita kau? Dekat bilik hujung ada satu benda yang macam melekat dekat dinding, memerhatikan dia tengah tidur sepanjang masa. Okay. Ada banyak lagi lah yang diorang cerita yang aku dah lupa sebab benda ni berlaku lama dah sebelum PKP tu kan. So ini di antara cerita yang aku ingat lah. Banyak yang benda yang berlaku. Okay, so tak apa, aku minta diorang kumpulkan kat bilik apa semua ni. Kita bersihkan dulu rumah ni. Maksudnya kita cuci apa semua yang patut. Okay, waktu tu jom, waktu kita tok solat isyak berjemaah. And then next aku cakap habis solat isyak berjemaah, kita akan baca manzil. Manzil ni adalah satu himpunan ayat-ayat Quran yang disusun oleh Maulana Zakaria, yang mana dia specifically untuk kau guna untuk kau defend diri kau lah. Kan kita baca maksurah kan. Ni satu lagi alternatif yang aku offer. Kalau siapa-siapa nak memudahkan lagi, nak pagak, nak lindung diri dia, boleh baca manzil. Boleh cari mana-mana kedai buku ada. Dia dah himpunkan dah. So okay. Dan aku nampak sesuatu bila mana aku jadi imam main isyak tu. Sebab aku pergi testing, aku baca ayat ni tau. Watabang tadi tu aku try baca dalam solat jemaah, aku lead sembahyang jemaah apa semua. Waktu tu kiblat dia memang menghadap dekat tingkap. So aku pun macam tak apalah, aku nak test. Boleh ke tak aku baca ayat ni dalam sembahyang? Ayat ni memanglah panjang sikit kan. Aku baca. Kali ni memang the real man. Sebab tengah-tengah aku jadi imam, aku start baca wataba'u matatul syayatin. Ada satu perempuan memang tengah naik pandang aku. Tak puas hati. Tak puas hati weh. Muka dia memang bukan muka hantu. Muka manusia biasa. Aku macam lawa jugalah.
Tingkap ni tingkap yang keluar lah. Tingkap keluar. Ada konteks tu lah. Hang potong. Tiba-tiba pasal awet lawa. Tapi dia seram Tak lah khusyuk siut. tak khusyuk. No, Lawa siut. Tapi dia bukan depan-depan. Dia macam solat tau. Bukan nak lawa tu kan. No awet. Tapi waktu tu dia jauh tau. Dia bukan dekat, dia jauh. Okay. Lepas tu muka dia memang putih gila-gila yang tengah marah. Aku macam dah kenapa dia marah kat aku ni kan. Waktu tu kan dia mula marah. Lepas tu aku tengah-tengah baca, bila aku dah nak habis baca tu kan, dia senyum, lepas tu dia gelak. Lepas tu aku macam babi aku tak tengok dah. Aku tengok aku sambung bayar. Aku tak tengok. Lepas tu badan aku dah basah apa semua kan. Basah sebab? Peluh lah takut. Sebab muka dia aku ingat. Aku tak tahu geng yang belakang ni nampak ke tidak, tapi aku nampak. Hang ingat muka tu? Ingat weh. Sebab tu aku cakap, kita terus nampak hantu muka seram dan menakutkan. Yang ni muka perempuan lawa. Tapi perempuan ni aku tak tahu perempuan mana. Dia lawa dan muka dia pucat. Kalau boleh resemblance dengan artis Ana Jobling. Tak. Dia bukan muka Mak Saleh. Korea. Muka Melayu lah. Melayu. Siapa? Muka Melayu. Umi apa? Rita Dudeni. Umi Tak Aida. juga. Vanilla Miran. Aku rasa aku tak jumpa lah pelakon Melayu muka Fazura. Nanti kita kas. Nanti kita kas. Okay. So bila benda tu jadi, aku macam lepas tu member aku cakap, Zik, awak badan basah ni tiba-tiba ni. Aku cakap rumah perempuan ni panas ha. Okay, tak apa. Lepas tu kita start lah baca manzil apa semua. Dan bila baca manzil tu, surprisingly, benda ni agak epic lah. Padahal kita duduk dalam rumah aje. Kenapa nak jadi sampai chaos macam ni kan? Tengah kita buat dalam keliling bulatan tu, member aku yang aku kata manap tadi, dia pergi settlekan kat bilik-bilik tu, biar dia buat. Aku lead geng-geng ni untuk baca manzil kat dalam rumah ni. So tengah-tengah baca kan, Arif, waktu tu kami nak masuk surah Sofat dah ni. Sekali waktu tu mula-mula lampu pecah. Lampu batang ni boleh pecah. Pecah dengan Sendirinya. dengan bercerai kat kaca lah. Okay. Maksudnya dia bukan semua satu pecah. Lepas tu tidur dekat bilik air kan, cermin dia orang pecah. Uish. Aku macam epic siat. Betul? dia pecah kat situ, pecah kat sini. Lepas tu satu lagi dekat bilik master bedroom, tingkap dia orang kan, tingkap yang daun yang macam tu patah, jatuh ke bawah. Lepas satu kan. Tingkap tu berat tau. Tapi dia jatuh. Aku tak tahulah tingkap tu dah lama ke apa ke, tapi dia jatuh macam tiba-tiba. Aku macam apa, tak apa, teruskan, jangan berhenti baca. Okay, and then bila kita dah baca sampai habis, member aku yang bernama Manap ni, memang muka dia dah pucat, muka dia dah merah, walaupun dia dah kata tak apa. Aku dah siap dah buat bahagian aku. Dia kata, Zik, jom kita balik sekarang. Jom kita balik. Kenapa? Jom lah, kita tak boleh lama. Kita tak boleh lama kat sini. Kita kena balik sekarang juga. Sebab aku tahu dia buat apa, so aku kena dengar cakap dia, tak apa, jom. Aku bagi tahu yang geng Fawaz apa semua, kami balik dulu lah. Apa-apa sekarang ni kami dah settlekan bahagian kami. Cuma kami minta beberapa benda yang hampa kena ikut lah bila kita nak buat benda ni. First, bila kami dah buat semua benda ni, jangan mencarut. Tolong jangan keluarkan perkataan-perkataan yang boleh memecahkan pagar ni. Second, tolong jangan sekali lagi bawa masuk perempuan main rumah apa semua. Benar lah. Dan ketiga, tolong sama-sama sentiasa bersihkan rumah ni. Jangan biar dia kotor selalu. Sebab yalah, aku rasa Ifrit ke apa semua memang suka benda-benda macam ni. Sebab rumah tu memang kotor memang kebersihan lah. So 3 benda ni aku pesan. Patut waktu tu aku dengan member aku yang Manap biasa dengan aku ni, dia ajak aku kalut balik Singapore, tak tahu kan. Benda awal lagi, tapi kata jom balik, tolong jom, aku nak balik sekarang juga. Ada buka pintu saya. Aku dengar macam ada buka pintu belakang. Aku tak dengar. Jom kita balik sekarang balik. Aku macam tak apa, jom balik lah, naik motor apa semua kan. Lepas tu balik tu, dia sebenarnya aku ajak dia pilih pok makan mamak apa dulu sebab tengah malam tu kan. Aku nak balik. Lepas tu dah sampai bilik, dia dengan tak mandi, tak ganti baju apa semua. Waktu tu dia baring-baring kan. Aku macam, aku sembang-sembang dia, biasa kami duk melawak apa kan. Lip, okey tak okey Lip? Mana kan? Aku cakap dia tinggal salah. Kata nama. Okey, bukan nama sebenar juga. Mana Alip Manap nama dia. Waktu tu macam okey tak okey. Padahal dah start demam, dah start panas. Dia tak mau cerita kat aku lagi apa yang berlaku. Dia kata nanti aku dah ready bawa aku cerita. So macam itulah lebih kurang cerita apa yang pernah aku alami. Okay. Dan apa cerita? Apa ceritanya? Apa cerita Manap cerita kat kau apa? Manap cerita waktu tu. Waktu lepas dia tengah pagak apa semua tu, sebenarnya benda tu bercerita dekat dia. Benda yang dia jumpa ni bagi tahu sebenarnya
rumah ni adalah rumah yang ditinggalkan oleh orang yang pernah bunuh diri. Maksudnya rumah ni kenapa dibiarkan sebegitu? Sebab dia sebenarnya adalah pergaduhan di antara kekawan dia orang sendiri. Maksudnya ini yang dulu-dulu punya aku tak tahu zaman bila kan. Dan benda tu kan rumah tu tinggal 3 tahun. So yang duduk rumah sebelum ni pernah ada kes dan diorang biarkan macam tu je. Tak nak pagar, tak nak dan cuci, satu tak nak lagi apa. satu lagi bila diorang dah masuk, dia benda tu aspek untuk jaga sama-sama kita apa semua. Jangan bagi kotor apa semua. Tapi disebabkan diorang buat benda-benda yang agak terlarang ke apa semua, benda tu tak puas hati lah. Benda tu marah sebenarnya. Benda tu tegur. Baik setan tu Dia bukan nak kacau sangat pun. Tapi kadang-kadang kita kena faham, kita dekat dunia ni kita tak hidup sendirian. Kita hidup dengan diorang kan. So kita kena respect juga apa yang patut. Macam tu lah. Dia pun kena tahu kita punya ni, dia ada batas-batas dia. So janganlah uji dia dengan benda-benda yang dia tak suka. Lagi-lagi kita masuk kawasan dia kan. Tempat tu dah lama. Macam tu lah. Apa yang kau kata Okay. benda tu berborak dengan Manap kan? Manap. Okay. Yelah sampai borak bisik ke sampai ke Manap tu bergigil. Alah, faham tak? Betul. Jumpa menjelma borak depan ke? Manap kata Aku macam kalau bisik-bisik aku kata takkan sampai situ demam. Aku tak tahulah sebab faham tak? Seteruk mana perjumpaan Manap dengan si benda tu sampaikan Manap boleh digigil? sebab aku tak tahu dia orang bercakap, dia orang jumpa semua. Dia tak tahu. Cuma dia cerita kat aku, dia orang berdua ni jumpa waktu dekat bahagian luar rumah. Luar rumah kan ada laluan yang macam panjang, ada rumah lain kan. So dekat tangga. Dekat lepak tangga. Dia tangga. Dia macam dia lepak tangga. Aku tengah imagine member Macam benda tu datang tiba-tiba surga macam tu. Tak, dekat tangga. aku okay. So waktu tu lah dia bercerita, tadi aku jumpa dengan benda yang duduk kat rumah ni. Dia pesan sebenarnya dia bagi tahu ni, tapi aku tak nak lah geng-geng rumah ni terasa. Sebab diorang ni buat apa semua tu aib kan, dia lah. aib apa semua, aku tak nak cerita. So aku cerita dengan kau je lah benda ni. Sebenarnya apa yang berlaku disebabkan diorang buat ini. Dan benda tu marah bila diorang buat benda-benda macam ni. So memang ada perjumpaan antara Manap dengan benda tu dekat tangga. Sekejap. Okay. Okay. Aku sebenarnya tengah fikir, tengah membetulkan logik aku. Syaitan menegur manusia sebab manusia melakukan kemungkaran. Lain macam kan. Itulah logik aku juga. Syaitan ke sebenarnya adalah jin. Mungkin jin. Sebab kita kena faham yang mengganggu selalunya adalah jin. Jin. Syaitan. Okay. Syaitan ni memang tujuannya adalah menghasut manusia. Sebab aku pelik aku macam nak rangkumkan macam kenapa dia menegur, sebab yelah macam apa, sebab dia Ifrit patutnya meraihkan lah. Betul. And then Ifrit bukan keluarga jin ke atau keluarga syaitan? Ifrit jin. Ifrit jin. Patutlah. Sebab aku pernah dengar, bukan baru pernah dengar, baru 2 hari lepas, 3 hari lepas aku dengar Dr. Mazhar punya perbualan. Dia ada orang perhilitan kot tanya pasal jin dekat dia. Dia kata macam kita orang ni selalu masuk hutan, selalu jumpa jin. Lepas tu dia minta pandangan lah macam ni nak buat apa. Dia kata lah macam ni. Sebab Mazhar kan dia tak terlalu taksub dengan benda tu. Dia tak suka sangat sembang pasal benda tu. Dia cerita lah ada hadis beberapa yang cerita pasal benda tu. Dan dia kata memang benda tu wujud, tapi kita pun dalam masa yang sama jangan terlalu taksub dan sampai semua benda salah dia. Sakit perut padahal kanser, contohnya salah jin. Berpada-pada dia kata. Tapi dalam masa yang sama kena percaya benda tu. Dan dia cakap kita pun jangan terlalu takut. Memang diorang ada keistimewaan. Contohnya macam diorang boleh melahirkan anak dengan sangat pantas. Lepas tu jumlah dia mungkin banyak dan sebagainya. Dan dia duduk di alam lain, dia boleh menyerupai dan sebagainya. Tapi dia kata kita kena ingat kenapa dalam Quran manusia ni diciptakan dan manusia adalah sebaik-baik makhluk. Sebab dia kata bayangkan dia mungkin duduk dekat mana-mana tempat, tapi kita ni kita boleh mengubah banyak benda. Contohnya kita boleh tebang hutan, kita boleh bina bangunan. So itu adalah kekuatan manusia. Jin dia tak boleh, dia tak ada kemampuan untuk buat benda tu. Di situlah yang menampakkan kenapa manusia ni lebih baik daripada jin. Untuk nak menceritakan yang sebenarnya kita ni tak perlu terlalu takut dengan jin. Konteks dia betul juga. Maksudnya macam
selama ni kita mungkin dimomokkan, ditakutkan dengan jin kan, pasal jin ni boleh buat macam-macam. Tapi sebenarnya manusia lagi kuat dan lagi power. Kita yang create cerita tu. Cuma kita jangan belagak lah. Jangan belagak lah. Satu je jin yang kita perlu takut Tony Ifrit. Tony Ifrit dia jual kokain, heroin, mampu kita kena. Itu je lah. Faham kan? Tengok Insta tu kan. Okay, cantik. Aku ingat apa? Hisap sigar. Polis yang tangkap polis. Ini Malaysia macam bro. Macam tak. Macam ya. Okay. Aku kena ingat Nas. Malaysia ni ada undang-undang. Bukan apa. Ini bukan ini Malaysia Nas. Perdana Menteri pun menambah. Ini Malaysia Nas. Perdana Menteri pun kena tangkap. Aku rasa kena ni sebab aku dah kena warning. Dah dapat panggilan. Sorry bro. Sorry. Okay. Alright. Terima kasih Wak Pendang sebab ni. Dan aku rasa best. Aku rasa best and aku yakin boleh hit ni. By the way aku bagi tahu lah. Sebenarnya kita ada guest lain. Tapi guest lain tu last minute contact apa ni, dia ada hal. On the way tadi aku macam mak aku sembang bertiga lah. Pasal aku macam tiba-tiba apa cerita ni, sebelum ni sembang pasal politik semua Wan Pendang. Pasal aku Wan Pendang duduk UKM lah. Last minute aku call dia, Wan free tak? Jom mai. Tadi baru tadi pun. Baru tadi literally aku rasa sejam sebelum nak shoot ni aku contact dia. Kebetulan dia free, then dia boleh datang. So maksudnya cerita-cerita yang korang dengar dengan dia hari ni, yang cerita dia kena kacau tu fresh out of the box. Betul. Fresh out of the oven. Ni kalau macam tu berasak lagi. Panas lagi. Okay. So Alright. Thank you, Wak Pendang, terima kasih sebab datang. Sorry ganggu kau tidur dalam kereta. Tak apa. So Balik thank you. sambung tidur. Balik sambung tidur. Okay. Thank you sebab datang. So pada you guys, terima kasih for listening to the episode. Bye bye. Assalamualaikum. We see you guys in the next episode. Bye bye. Stay safe. Bye. Yeah.